A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safihu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu pada malam yang bahagia ini untuk kita sudahkan perbahasan berkenaan dengan untuk kita menyudahkan perbahasan berkenaan dengan al-mas'u al-khufain. Akhwat tak dengar, macam mana nak buat? Selalu masalah di situ Cuba cek betul-betul lah apa ni, apa masalah. Dengar. Macam mana nak buat, macam mana? Masalah speaker tu, wire cabut. Test terus tak dengar. Sadham. Test. Antara benda yang saya tak pandai sampai sekarang tu benda tu lah tu. Itu memang saya tak tahu. Yes. Kita sambung kepada perbahasan kita yang berbaki pada sapuan ke atas Al-Jabirah Dan kita telah bincang panjang berkaitan dengan tajuk ini. Dan memang tajuk ini elok juga dibincang secara panjang, sebab ia adalah perkara yang berkait dengan masalah kesakitan, masalah orang ditimpa penyakit. Dalam masa yang sama, ia merupakan masalah yang akan sering ditanya kepada kita. Kalau kita balik ke kampung, orang timbul masalah apa semua, so kita kena tahu juga selok-belok secara dalam. Kalau baca matan semata-mata, senanglah. Tapi yang nak dijawab itu bukan sekadar dalam matan, tapi lebih kepada apa yang difahami oleh para ulama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah, antara perkara yang saya sebut sebelum ini, dan saya nak minta kepastian sama ada saya pernah sebut atau tidak, iaitu dari segi masalah sekiranya seseorang itu dia memakai jabirah dalam keadaan jabirah dia telah menutup anggota yang sihat. Maksudnya dia pakai jabirah dan jabirah dia telah menutup anggota yang sihat. Apa yang kita kena lakukan ke atas jabirah tersebut? Sapu semua. Baik, soalan dia, sekiranya jabirah itu katakan start daripada sini sampai ke sini, memang kita kena sapu sampai ke atas ke? Saya sapu, okey. Yang saya sebut minggu lepas kena sapu semua sekali kan. Namun saya mohon kemaafan bila saya murajaah balik, benda itu salah. Yang betulnya adalah kita wajib menyapu seluruh jabirah itu dengan air pada kadar jabirah itu berada di anggota yang anggota wuduk sahaja. Maknanya katakan jabirah itu bermula daripada ujung lengan ni, daripada pangkal tapak tangan ni sehingga ke bahu katakan. Maknanya yang perlu disapu dengan air hanya bermula daripada sini sampailah ke siku semata-mata. Dan hendaklah disapu keseluruhannya dengan air. Jadi saya nak pastikan, sebab saya bila baca balik, subhanallah, saya tak perasan ke tu. Dalam satu kitab tak disebut secara dalam, cuma dalam kitab yang lain disebut secara detail. Dan sekiranya dalam huraian saya, sahabat-sahabat jumpa salah, nyatakan terus, tak ada masalah. Sebab saya bukan tuan guru. Jadi kalau salah boleh tegur terus. Hatta kalau tuan guru pun, kalau salah kena tegur lah, kalau dia tuan guru. Baik, selesai dalam perbahasan itu.
Baik, kita masuk kepada sambungan perbahasan bincang tentang isu jabirah. Saya kira kita tak masuk lagi pada tajuk yang akhir, iaitu bila kena qada, bila tak perlu kena qada. Rasanya kita tak masuk betul-betul secara dalam itu. Ada pun beberapa kali tayamum tu semua telah dibincang secara lumat, insya-Allah. Sebelum kita bincang kena qada tak kena qada, ada satu perbahasan. Seseorang yang telah melakukan semua perkara yang dia perlu lakukan apabila dia berjabirah, iaitu dia telah membasuh seluruh anggota dia yang sepatutnya, kemudian dia telah menyapu bahagian jabirah yang berada dalam kawasan wudu, kemudian dia telah menyambung, kemudian dia bertayamum bagi ganti kawasan yang tidak dikenakan air tersebut, kemudian dia basuh baki anggota wudu. Baik. Soalan pertama, bila kita nak sapu air tu? Kita dah sebut dah kan, wajib menyapu jabirah, wajib menyapu seluruh jabirah. Wajib menyapu seluruh jabirah. Bila kita nak sapu tu? Bila kita nak sapu jabirah dengan air tu? Bila bertayamum selesai, kita dah tahu bila kita bertayamum selesai, iaitu kita perlu bertayamum apabila kita sampai pada anggota yang patah itu atau anggota yang sakit itu. Katakan yang bermasalah itu adalah kepala dia semua berbungkus. Kepala dia semua berbungkus, kepala dia hangus, lantas semuanya berbungkus, la qadarullah. Maksudnya bila kita nak bertayamum, setelah kita basuh muka dengan sempurna dan setelah kita basuh tangan dengan sempurna, maka setelah basuh tangan dengan sempurna, barulah kita bertayamum pada muka dan juga tangan untuk kepala yang seluruhnya telah berbalut. Baik. Kemudian kita juga perlu menyapu seluruh kepala yang berbalut tadi dengan air. Dengan air. Persoalannya, bila kita nak sapu kepala tu dengan air tu, masa bila? Mula-mula sebelum basuh muka ke, atau selesai kita berwuduk semua sempurna dah basuh kaki, baru kita sapu kepala dengan air, atau bila? Baik, kata para fuqaha, kita tengok dia tu ditimpa hadas besar atau hadas kecil. Dia ditimpa hadas besar atau hadas kecil. Sekiranya dia ditimpa hadas besar, bila-bila pun tak apa, sebab tidak ada tartib bagi mandi junub. Tak ada anggota yang mula-mula mesti kena basuh, lepas tu baru anggota yang keseluruhnya, tak ada. Mana-mana anggota yang dibasuh untuk mandi junub, tak ada masalah. Itu untuk orang yang ditimpa hadas besar. Orang yang ditimpa hadas kecil pula bagaimana? Kata para fuqaha kita dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu ardah, dia hendaklah menyapu jabirah tadi dengan air apabila sampai ke kawasannya. Maknanya macam tayamum juga. Maknanya contoh, bagi orang yang kepala dia tadi semuanya telah berbalut, dia bila dia kena sapu air ke atas seluruh jabirah, di atas seluruh kepalanya, iaitu ketika setelah dia selesai membasuh muka dengan sempurna dan setelah dia selesai membasuh tangan dengan sempurna, maka ketika itu dia sudah boleh untuk menyapu air ke atas seluruh jabirah yang menutup seluruh kepalanya. Okey? Jadi ketika tu dia buat pilihan lah. Dia nak tayamum dulu pun tak ada masalah, lepas tu baru sapu air ke atas jabirah, atau dia nak sapu air ke atas jabirah dulu, lepas tu dia tayamum untuk kepala dia pun tak ada sebarang masalah. Selesai tayamum dan selesai menyapu air ke atas seluruh kepalanya, barulah dia membasuh kaki. Selesai? Baik. Soalan yang keseluruhnya, saya sengaja mendatangkan banyak soalan sebab ini semuanya soalan yang bukan terlalu dakik, bukanlah soalannya terlalu dahsyat yang jarang berlaku, mungkin dalam 100 tahun sekali berlaku, tak. Bahkan soalan ini mungkin akan ditimbulkan kepada kita apabila kita menghadapi masyarakat nanti. Orang yang telah menyelesaikan semua tanggungjawab dia dalam keadaan dia itu berjabirah, maknanya dia telah berwuduk dengan sempurna, dia telah menyapu ke atas seluruh jabirahnya, dan dia telah
bertayamum. Kemudian dia pun melakukan solat fardu. Okey, dia telah melakukan solat fardu. Selepas dia selesai melakukan solat fardu, batal wuduknya. Dia terbuang angin contoh. Dia terbuang angin. Lalu dia ingin mendirikan solat yang seterusnya. Dia ingin melakukan solat yang seterusnya. Adakah dia perlu mengulang semua perkara tadi? Atau bertayamum saja? Atau wuduk saja? Atau tak payah buat apa? Senyum je kan? Ma ajmal syai. Azin syai bil halib. Salli ala al-habib. Allahumma salli alaihi. Okey, soalannya, apabila seorang tadi dia telah bertayamum, berwuduk, menyapu ke atas seluruh jabirah sebagaimana telah kita bincang panjang dalam pertemuan-pertemuan yang panjang sebelum ni. Selesai dia buat tu, dia pun sembahyang. Dia sembahyang fardu. Dan nanti kita akan belajar satu tayamum untuk satu fardu saja. Kemudian dia nak mendirikan solat asar katakan. Dia tunggulah masuk waktu. Sebab dia hanya boleh bertayamum apabila masuk waktu. Nanti itu antara syarat-syarat yang disebut oleh fuqaha. Dia tunggulah masuk waktu. Habis masuk waktu, bila masuk waktu asar, dia sebelum ni dia dah bertayamum, dia telah selesaikan semua tanggungjawab wajib untuk solat zuhur. Bila masuk waktu asar, dia pun dengan semangat untuk bertayamum. Dia bersemangat untuk bertayamum bagi mendirikan solat asar. Tiba-tiba dia terbuang angin sebelum sempat dia bertayamum. Soalannya, adakah dia perlu buat semua benda-benda tadi? Okey, dia kena buat ke semua benda-benda tadi? Dia kena buat semua benda-benda tadi. Sebab masalah ini sudah terbatal wuduk. Selesai masalah. Dia simple sebenarnya. Sama saja buat macam gaya tu, macam khilaf buka apa kan. Biasa je. Okey. Itu kalau dia dia ditimpa hadas kecil. Okey, soalan yang seterusnya pula. Satu orang dia ditimpa hadas besar. Dia patah kaki, pergi hospital, lepas tu dia timpa hadas besar. Ikutlah macam dekat dah sekalipun tak boleh dibincangkan di sini. Dia dah berkahwin ke, dia tak berkahwin ke, itu fakir waqis kama tasya. Baik, masalahnya dia telah kakinya patah. Kaki kanannya patah kan, berbalut bersimen kakinya. Akhirnya dia buat mandi junub macam biasalah. Dia mandi junub, cuma kaki dia tak boleh kena air. Jadi dia perlu basuh semua jasad dia, melainkan hanya kaki dia bersimen tadi. Kemudian dia bertayamum untuk kaki dia bersimen. Bukan tayamum di kaki, tayamum di muka dan tangan untuk kaki. Okey. Selesai dia bertayamum untuk kaki, maka dia pun sapu air ke atas seluruh bahagian kaki yang bersimen pada kadar yang wajib dibasuh. Maksudnya kalau dia simen daripada hujung jari sampai ke peha simen, maknanya dia hanya perlu sapu bermula daripada awal jari sampailah ke buku lali semata-mata. Sebab itulah kawasan yang wajib untuk dibasuh. Jadi bila tak boleh basuh, kena sapu. Bila sapu, itu saja kawasan yang perlu disapu dengan air. Lepas daripada buku lali tak perlu. Okey, macam saya sebut awal tadi dan saya telah tersilap dalam minggu-minggu lepas. Kenapa tak boleh? Jika mandi wajib. Sama juga. Ini isu dia sapu ke atas jabirah. Sapu ke atas jabirah. Sapu ke atas jabirah dalam keadaan sekiranya jabirah itu di anggota wudu. Soalan yang baik. Sekarang ni di isu dia mandi junub, bukan dia berwudu. Maknanya kalau diikutkan, dia perlu juga menyapu ke atas seluruh jabirah yang ada di atas tubuhnya. Saya postpone benda tu. Main dari segi makulnya ada, dari segi makulnya ada. Sebab yang disebut oleh fuqaha itu sekiranya dalam masalah berwudu. Sebab wudu dia ada anggota wajib dia. Manakala anggota wajib bagi mandi junub adalah seluruh anggota. Akhi faqih. Orang besut pun begitu Baik. Maknanya saya postpone tu, saya akan merajaah balik bab tu Atau akhi pernah jumpa dalam kitab pengajilah menyatakan di mana? Maknanya yatafakkar ka fikri al-faqih
Okey, tak apalah. Okeylah, kita ambil lah. Katakan memang dia kena sapu semua sikit. Dia dah sapu semua kaki dia selesai. Selesai dia sapu semua kaki dia tadi, dia pun dah selesai bertayamum, selesai sapu kaki, dah selesai mandi junub. Okey, dia pun melakukan solat zuhur. Lepas sembahyang zuhur, dia sembahyang zuhur pun dia tak boleh berdiri lah sebab kaki patah. Jadi sembahyang baring begitu, sembahyang baring. Lepas sembahyang baring, dia duduk zikir. Dia duduk zikir, dia pun bersandar atas katil sakit dia tu, dia duduk bersila. Duduk bersila, kaki menunjuk, bersila. Tiba-tiba dia terlelap. Okey, letih lah, terlelap. Dan dalam masa dia tidur duduk itu, dia ditimpa sekali lagi hadas besar. Dia ditimpa sekali lagi hadas besar. Dia sedar-sedar, ayoyo, alamak, sudah kena mandi lagi. Ayoyo, okey. Dalam keadaan dia tidur duduk, dia tidur duduk. Persoalannya, adakah dia perlu mandi junub sekali lagi? Senang ya, kenalah. Itu jawapan dia. Mudah saja kan. Kena mandi junub lah. Maknanya dia kena mandi junub dan dia kenalah buatlah benda-benda yang semua tadi. Selesai. Sama dengan soalan yang pertama lah. Okey. Boleh mohon maaf kalau soalan tu nampak macam mencabar, tapi alah rupanya itu je Okey. Soalan yang seterusnya. Hari ini banyak sikit soal jawab sebab dia berkait dengan masalah sebelum kita masuk pada pasal qada. Dia telah ditimpa hadas besar dalam keadaan kakinya patah. Akhirnya dia pun melakukan perkara yang terbabit. Okey, dia melakukan perkara yang terbabit. Dia melakukan perkara terbabit, dia pun maknanya dia mandi pada semua anggota dia yang boleh melainkan hanya kaki dia, kemudian dia sapu ke atas seluruh jabirahnya. Kalau andai kata yang kita fikirkan tu betul, sapu ke atas seluruh jabirahnya, kemudian dia pun bertayamum di muka dan tangan untuk kaki dia yang telah disimen. Selesai dia buat perkara tadi, dia pun solat. Dia pun solat. Lepas dia semayang, tiba-tiba bila nak masuk asar, dia terbuang angin. Tadi dia sembahyang zuhur selesai dengan mandi junub dia tadi. Dia terbuang angin. Bila dia terbuang angin, soalan dia, apa yang dia perlu buat? Kena mandi junub sekali lagi? Tak perlu. Semestinya tak perlu. Siapa kata perlu, memang dahsyat lah. Orang tu memang dahsyat. Mujtahid kharijil ijtihad. Okey, main dia tak perlu mandi junub. Soalannya, dia kena wuduk atau tidak? Dia kena berwuduk atau tidak? Dia kena berwuduk. Main dia kena buat apa? Dia kena wuduk macam biasalah. Dan sampai ke kaki, dia pun bertayamum. Ketika itu dia hanya sapu pada kaki dia, mulai dari ujung jari sampai ke buku lali. Itu yang pastilah. Okey, selesai. Maknanya jawapan ini sahabat-sahabat jawab dengan begitu dahsyat dan mudah. Soalan seterusnya, dia aksiden. Bila aksiden ni kat tengkuk dia ni patah, tengkuk patah. Jadi pakailah balut tu cakap pun gitu khabar akhi sihat. Okey. Betul ke tak betul? Gitu dia tak boleh nak anggut sebab sakit. Okey. Selesailah. Tengkuk dia dia tiba-tiba tengah sakit-sakit tengkuk tertidur. Mimpi juga mimpi juga. Ni orang kuat mimpi lah. Contohnya sebab lagi senang faham. Akhirnya dia mimpi alamak, dia tu apa pasal ni, dia tak boleh tengok orang, kepala sakit. Alamak, sudah basah. Okey, soalannya. Contoh tu tak apa, yang saya tu soalannya. Okey, dia kena buat apa? Kena mandi wajib selesai. Dia pun mandi wajib. Selesai dia mandi wajib, dia pun sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur apa semua, dia selesai mandi wajib. Kalau sebelum yang dibuat, dia mandi wajib dan dia sapu ke atas jabirah yang ada di tengkuknya. Kalau sapu air ke atas seluruh jabirah di tengkuknya, kemudian dia bertayamum di muka dan tangan untuk ganti kepada bahagian yang tidak dapat disentuh oleh air yang dibalut oleh pembalut tengkuk dia tadi. Dia pun selesai sembahyang zuhur. Dia pun sementara tunggu asar tu,
Tiba-tiba orang tempik dia ni jenis orang kalau tempik je dia akan terbuang angin. Contoh ada orang dia terkejut gitu dan dia bertakbir berlaku kisah benar cuma saya tak ceritakan siapa 2-3 kali dia bertakbir dia terkejut main dia terbuang angin bila nak masuk asalnya dia terbuang angin. Soalannya ni nak kena buat apa? Dia kena buat apa? Wuduk seperti dia kena tayamum tak? Okey, tak perlu tayamum Okey. Ini jawapan soalan yang nampak dahsyat tu senang je lah. Okey. Okey. Itu selesai kemudian semua boleh jawab dengan baik Baik, saya rasa soalan yang selepas ni boleh mencabar Kau boleh jawab juga, power lah Saya tak ikut kelas lah, tak balik lah. Satu orang dia sembahyang, dia berjunub. Okey tadilah dia berjunub, kaki patah junub. Lepas dia mandi apa semua dia pun solat Zuhur Dia tunggu Zuhur dan dia tak berjunub-junub dah lepas tu Masuk asar tak berjunub juga. Okey, masuk asar dia tak berjunub juga dan dia tak berhadas kecil juga. Soalannya, okey, kepastiannya dia tidak boleh dia kena bertayamum. Dia kena bertayamum Dia kena bertayamum. Sebab apa? Sebab setiap kali nak solat dia perlu bertayamum Perlukah dia mandi sekali lagi? Main senang lah, tak perlu mandi sebab dia tidak berhadas besar maka dia tak perlu untuk mandi sekali lagi. Saya okey, soalan yang seterusnya. Soalan ni tak mencabar juga lah Okey. Satu orang yang dia kaki patah. Semua kaki patah Semoga Allah tidak mematahkan kaki kita, amin ya Allah. Kaki dia patah. Bila kaki patah, dia pun buatlah apa yang telah diajar dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu warḍah. Habis selesai dia basuh wuduk, dia berwuduk macam biasa, lepas tu sampai ke kaki dia pun bertayamum di muka dan tangan untuk kaki dia. Kemudian dia sapu jabirah yang menutup kaki dia, yang mana sekiranya jabirah itu di dalam kawasan wuduk selesai apa semua, dia pun sembahyang Zuhur. Habis sembahyang Zuhur dia pun tunggu asar. Masuk asar dalam keadaan dia tidak terbatal wuduknya. Dia tak batal wuduknya Okey, dia nak sembahyang asar pula. Dia seorang pesakit yang beriman kepada Allah dah masuk asar, so dia kena tayamum. Betul tak? Sebab tayamum hanya untuk satu fardu. Nanti kita akan masuk dalam bahasan dalam kenyataan tayamum hanya untuk satu fardu Okey. Soalannya, dia kena berwuduk tak? Wuduk tak batal? Tak perlu wuduk. Baik, jawapannya benar Jawapannya benar. Sekarang masalah lain. Tangan dia patah. Tadi kaki patah, ni tangan patah. Dia pun berwuduk macam biasa, muka basuh muka, selesai basuh muka, bila basuh tangan, takat mana yang dapat. Katakan tangan patah ni tangan kanan je, tangan kiri tak patah. Dia pun basuh tangan kiri, kemudian dia sapu air ke atas jabirah yang menutup tangan kanan dia. Kemudian dia bertayamum di muka dan juga tangan untuk tangan dia. Lepas tu dia sapu kepala, lepas tu dia basuh kaki, dia sembahyang Zuhur. Habis Zuhur dia tunggu asar dalam keadaan tak terbatal-batal wuduknya. Okey? Tak batal wuduk dia. Masuk asar, dia nak sembahyang. Okey? Maknanya dia mesti kena tayamum. Soalannya, adakah dia perlu berwuduk? Tangan dia patah. Kalau tadi kaki patah, sekarang ni tangan patah. Adakah dia perlu bertayamum? Memang dia perlu bertayamum. Soalannya, adakah dia perlu berwuduk? Semua sepakat? Tak perlu wuduk
Ada tak yang nak kata dia mesti berwuduk? Baik, dalam masalah ni ada khilaf dalam mazhab kita. Pendapat muktamad tak perlu wuduk. Sahabat-sahabat berfatwa dengan pendapat muktamad, iaitu tidak perlu wuduk. Ada satu lagi pendapat dalam mazhab kita sendiri yang mengatakan dia perlu untuk membasuh anggota selepas tangan dia. Sebab dalam wuduk ada tartib. Jadi apabila dia perlu bertayamum untuk tangan, selepas bertangan automatik akan terbatal juga. Tak diiktibar sebab tangan dia telah berhadas. Walaupun hakikatnya semua anggota dia berhadas, hakikatnya semua anggota berhadas. Sebab dia bertayamum maknanya untuk istibahati solat. Sorry, bukan semua anggota yang berhadas. Pada anggota tangan tu je lah. Oleh kerana anggota tangan yang sudah berhadas, maka dia akan automatik kepala juga berhadas, kaki juga berhadas. Tapi pendapat ni tidak muktamad dalam mazhab kita. Pendapat muktamad maknanya dia tidak perlu untuk berwuduk sekali lagi. Okey, soalan seterusnya. Satu orang dia tangan patah, kaki patah. Tangan dia patah, kaki dia patah. Akhirnya dia pun nak solat zuhur. Dia pun buatlah macam benda-benda yang sepatutnya. Dia pun berwuduk muka. Selepas basuh muka, dia pun basuh tangan. Katakan tangan patah, tangan kanan. Tangan kiri tak patah, dia pun basuh tangan kiri. Selepas tu dia pun bertayamum untuk tangan kanan dia yang patah. Selesai dia tayamum di muka dan tangan untuk tangan kanan dia, dia pun sapu air ke atas jabirah yang berada di tangan kanan dia. Kemudian dia sapu kepala. Kemudian yang patah, katakan kaki kiri pun patah. Kaki kanan patah, katakan kaki kiri tak patah. Jadi selesai dia sapu kepala, dia pun basuh kaki kiri. Selesai dia basuh kaki kiri, dia pun bertayamum di muka dan tangan untuk kaki kanan dia patah. Selesai itu dia pun sapulah ke atas kaki dia yang dibalut oleh simen tadi. Dia pun sembahyang zuhur dengan baik, alhamdulillah. Habis zuhur masuk asar. Bila masuk asar, wuduknya tidak terbatal-batal. Wuduknya tidak terbatal. Apa yang perlu dia buat? Adakah dia perlu berwuduk sekali lagi? Okey, selesai, tak perlu wuduk. Dia kena bertayamum atau tidak? Berapa kali dia kena tayamum? 2 kali ke sekali? Okey, 2 kali itu berdasarkan pendapat sebahagian para ulama kita dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun pendapat yang dipegang oleh Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab beliau Mughnil Muhtaj, beliau menyatakan yang kuatnya adalah sekali sahaja. Sebab isu dia wuduknya tak terbatal. Maka dia perlu bertayamum sekali saja. Walaupun hakikatnya yang patah bukan satu anggota, sebaliknya 2 anggota. Jelas Okey, main soalan ni semuanya mencabar. Kalau 3 anggota, 4 anggota pun berdasarkan pendapat yang kuat di sisi Al-Khatib Asy-Syarbini, cukup dengan sekali tayamum saja. Sekiranya tak batal wuduk. Batal wuduk, buat daripada awal balik Okey. Baik, para hadirin rahmati Allah, sampailah kita kepada masa yang kepada perbahasan yang ditunggu-tunggu ramai, iaitu bila kena qada, bila tak kena qada. Okey? Sampailah kita kepada perbahasan yang dianggap perbahasan akhir bagi perbahasan ini, insya-Allah. Dan selepas ni ada rezeki kita pada minggu hadapan kita masuk dalam bab najis, insya-Allah. Hari ni kita main tayamum lagi, kita main al-mashu' al-jabirah lagi. Bila kena qada, bila tak kena qada. Untuk orang yang tak pakai jabirah, selesai masalahnya. Kita dah bincang minggu lepas. Untuk yang dia tangan sakit, katakan terbakar, lantas doktor kata jangan bagi kena air tangan awak terbakar ni. Jadi adakah dia perlu qada atau tidak? Selesai masalah, tak perlu qada, kerana dia boleh bertayamum dengan sempurna. Doktor kata tak boleh kena air je, tak ada masalah, maka dia boleh bertayamum dengan sempurna. Dan kita juga dah sebut pada minggu lepas, berdasarkan kaedahnya, sekiranya doktor kata air pun tak boleh, debu pun tak boleh, apa benda pun tak boleh, maknanya dia kena qada. Hari ni kita masuk kepada perbahasan dia pakai jabirah. Bila pakai jabirah, semestinya dia tak dapat berwuduk dengan sempurna dan juga mandi junub dengan
sempurna. Soalannya, setelah dia sihat nanti, adakah dia perlu qada semua solat yang dia lakukan sewaktu dia memakai jabirah atau tidak? Baik, di sana para hadirin ada 5 keadaan. Ada 5 keadaan yang disebut oleh para fuqaha kita. Baik. Okey. Kita keluarkan, dia panggil as-sabr wa taqsim. Keluarkan semua kemungkinan. Kemungkinan pertama, anggota yang dijabirahkan itu anggota wudu atau tidak. Anggota wudu atau tidak, Maksudnya anggota wudu muka, tangan, kepala, kaki, Maafkan saya, bukan anggota wudu, anggota tayamum atau tidak, Bukan anggota wudu, anggota tayamum ataupun tidak. Maknanya kalau yang patah itu muka, maka dia termasuk anggota tayamum. Yang patah itu tangan, anggota tayamum. Kepala bukan anggota tayamum. Kaki bukan anggota tayamum. Jadi kemungkinannya adakah macam mana saya boleh tulis a'dha'il wudu, Saya pun tersilap, Subhanallah, masa buat nota. Patutnya a'dha'ut tayamum. Betul macam yang kita sebut, Baik. Kemungkinan yang pertama, dia punya gambar rajahnya, anggota yang patah yang pakai jabirah itu anggota tayamum ataupun tidak. Baik, sekiranya dia bukan anggota tayamum, dia di dada, kepala, di kaki, Okey. Dia ni pula, anggota itu pula dipakai jabirah, dalam keadaan jabirah itu mengambil cukup-cukup bahagian yang diperlukan saja ataupun tidak, ataupun lebih maknanya. Okey? Nampak tak dia punya ni? Saya keluarkan semua kemungkinan dulu. Okey? Tadi mula-mula, sekarang ni kita buat gambar rajah. Anggota tayamum ke bukan anggota tayamum? Kalau anggota tayamum ada hukumnya. Kalau bukan anggota tayamum, maknanya di selain daripada muka dan tangan, maka di sana ada 2 soalan pula. Adakah jabirah itu hanya mengambil kadar yang sakit dan juga kadar yang sihat yang diperlukan semata-mata, atau dia jabirah itu mengambil sekali anggota yang sihat dalam keadaan tidak diperlukan untuk jabirah. Maknanya yang sakit katakan hanya jari, 1 jari je, tiba-tiba dia pergi jabirah habis satu tangan. Tanya doktor kenapa? Doktor kata saja sonok-sonok, kan. Memang kena semua tangan? Tak, patutnya 1 jari je saya balut, tapi entah boring-boring, kan. Doktor kata, doktor boring, tak ada kerja. Dia pun jabirah sekali semua tangan. Jadi dia telah menjabirahkan kawasan yang tidak diperlukan. Tapi kalau yang patah tangan, tapi doktor kata kalau kita jabirah tangan saja tak lepas, dia kena sikit lagi ke depan, maka itu juga dianggap yang diperlukan. Okey? Jelas, Dia punya gambar rajah anggota tayamum ataupun tidak. Kalau anggota tayamum ada hukumnya, kalau tak ada anggota tayamum, maka ketika itu kita tanya soalan, dia ni ambil tak anggota yang sihat atau tak ambil langsung? Main cukup-cukup je anggota yang sakit je di jabirah. Doktor ni pandai, dia jabirah hanya di anggota yang sakit je, atau dia ambil juga anggota yang sihat. Bila ambil anggota sihat, soalan kesunya pula, dia ambil yang diperlukan ke ataupun dia ambil lebih daripada yang diperlukan? Okey, ini maknanya kalau kita tengok balik, semuanya dia akan jadi 5 masalah. Kemudian kalau dia dia ambil tu cukup-cukup, dia ambil juga anggota yang sihat tapi memang diperlukan, soalannya dia masa pakai tu dia dalam keadaan berwudu atau tidak? Okey, jadi kalau kita tengok semuanya dia akan jadi 5 masalah. Baik, apa hukum setiap satu ni dari segi qada atau tidak? Baik, yang pertama, sekiranya anggota yang dijabirahkan itu adalah muka dan juga tangan, maknanya anggota tayamum, makanya dia perlu qada mutlaqan, tak kira apa keadaan. Saya pakai sebelum saya pakai jabirah di tangan ni, saya ambil wudu dulu, Ustaz. Tak kira.
Ustaz, saya jabirah ni cukup-cukup je Ustaz. Hanya dia tak ambil langsung anggota yang sihat. Tak kira. Apa yang dikira Ustaz? Yang dikiranya kamu kena qada. Selesai masalah. Tak ada kira apa. Okey, itu pada keadaan yang pertama, iaitu anggota yang dijabirahkan itu adalah anggota tayamum. Tak semesti semua. Contoh, pipi dia je dijabirahkan, tak kisahlah. Yang penting jabirah itu berada dalam anggota tayamum. Sebab apa kena qada? Kerana tak sempurna. Dia wuduk tak sempurna, dia tayamum pun tak sempurna. Dia wuduk tak sempurna sebab ada penghalang yang menghalang air sampai ke kawasan yang ditutup oleh jabirah. Dia tayamum sampai ke debu kepada semua muka dia, tak sampai juga sebab ada penghalang. Jadi oleh kerana tak sempurna wuduk dan juga tayamum, maka dia perlu semayang. Cuma selesai dia sihat nanti, dia kena kira balik semayang yang dia buat sewaktu dia sakit tadi, dan dia perlu qada. Ini adalah mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Itu sekiranya anggota yang sakit adalah anggota tayamum. Baik, anggota yang sakit bukan anggota tayamum. Ya akhi, entah kena balut ke? Balut mana? Balut di lutut Ustaz. Lutut. Okey. Balut di lutut, maknanya bukan anggota tayamum. Baik. Maknanya kalau dia dibalut lutut untuk masalah wuduk tak ada masalah lah. Isu dia akan timbul bila dia nak mandi junub. Sebab lutut salah satu anggota mandi junub. Anggota yang mesti dibasuh untuk, berapa semua anggota yang mesti dibasuh ketika mandi junub? Semua anggota, tak ada masalah. Cuma anggota yang zahir. Berapa? Kira lah. Tak terkira banyaknya. Okey. Baik, kita ambil yang mudah lah. Susah nanti buat lutut ni. Kaki patah kaki. Maksudnya dia patah di kaki. Kaki dia patah. Okey, soalan yang seterusnya pula, bila kita tanya dia, awak patah apa Syekh? Saya patah kaki. Oh, maknanya bukan anggota tayamum. Maknanya dia bukan, kita kata kena qada mutlaqan. Kita kena tanya lagi. Kita tanya dia, ya akhi, doktor masa simen tu, doktor ada tak ambil anggota yang sihat? Maksudnya dia simen tu ada juga anggota sihat yang disimen. Kawan yang sakit ni katakan namanya Ali. Dia kata, saya dah tanya dah doktor tu. Doktor ni nak balut macam mana doktor? Nak balut yang sakit saja kata pun yang sihat pun doktor balut. Doktor tu kata dia ada dua package. Kalau balut sikit yang sakit je, dia punya kena bayaran dia 2,000. Sebab ini perlukan kepakaran yang hebat. Dan saya mampu. Tapi kalau awak jenis orang miskin, kita ada package yang kedua. Kita balut semua yang sakit dan juga lebih daripada yang balut. Bayarannya hanya 500. Jadi awak boleh pilih lah. Jadi katanya Ali, oleh kerana saya masa tu duit sesak Ustaz. Kena bayar PT, PTN lagi kan. Kena bayar macam-macam lagi kan. Nak kerja pun susah, Bangla dah ramai tu kan. Jadi saya pilih package yang kedua, iaitu doktor balut yang sihat dan juga yang sakit. Itu dia ada perincian lagi. Okey, kita ambil, katakan si Ali tadi kata, oleh kerana saya ni orang kaya Ustaz. Ini tadi kalau dia orang miskin, ni contoh Ali yang lain pula, Ali yang kaya. Ali dia kata, alah doktor, berapa? 2,000. 2,500 saya boleh bayar. Tak ada masalah lah kan, tak ada hal Jadi saya ambil package yang dia hanya balut di bahagian yang sakit saja. Kalau begitu, kita kata dekat dia, kalau yang dibalut oleh doktor itu adalah anggota yang bukan anggota tayamum, dalam keadaan doktor hanya memasang jabirah pada anggota yang sakit semata-mata, dan tak ada sikit pun anggota yang sihat yang terduduk sekali bawah jabirah, kalau begitu kamu tak perlu qada solat-solat kamu. Tapi Ustaz, saya masa dia pakai jabirah tu, saya terbuang-buang ni Ustaz. Tak ada hal kan. Sebelum pakai jabirah saya dalam keadaan hadas besar Ustaz. Tak ada hal. Mutlaqan tak perlu qada. Kalau tadi mutlaqan kena qada, yang ni mutlaqan tak perlu kena qada. Okey Jadi ada dua mutlaqan mutlaqan. Satu mutlak kena qada, satu mutlak tak perlu qada. Itu ahli kaya, ini ahli miskin. Bukan ahli kafir. Ahli miskin. Bila doktor tanya awak boleh fikir lah, pilihlah package mana yang awak nak.
Jadi dia kata, alamak, 2,000 nak bayar doktor ya? 2,000 lah. Okey lah tu, doktor, 2,000 okey sikit lah. Dia kata, saya tak mampu doktor, saya 2,000 tak mampu. Saya ambil package yang kedua lah. Doktor balut lah berapa banyak, berapa kawasan doktor nak balut pun, yang penting saya tak bayar 2,000, saya bayar 500 je. Doktor kata, okey, maknanya saya akan balut kawasan yang sakit dan saya akan balut sekali kawasan yang sihat. Namun di sana juga ada package. Awak nak saya balut pada anggota yang sihat ini pada kadar yang sepatutnya saja, atau awak nak suruh saya balut ikut apa saya nak balut? Kalau package yang pertama 500, kalau package yang kedua 400. Maknanya sebab dia susah juga tu, kita hanya pastikan kawasan yang diperlukan, kawasan sihat yang diperlukan untuk pegang. Tapi kalau yang 400 tu, kalau sakit tangan, saya balut satu tangan terus, senang, payah nak fikir-fikir, balut selesai. Dia boleh pilih package mana yang awak nak. Dia kata, alamak, ada package juga ya? Okey, dia kata ada package. Maknanya satu balut kawasan yang sakit campur kawasan sihat, cuma kawasan sihat yang diperlukan saja. Satu lagi package balut kawasan sakit dan balut kawasan sihat, termasuk kawasan sihat yang tak diperlukan untuk dibalut, dibalut semua sekali. Okey? Baik. Apabila orang tadi kata, okeylah, doktor suka mana? Dia tanya. Kalau doktor sikit, doktor, saya sendiri kalau ikut nak duit, saya ambil yang 500 lah. Tapi sebab saya sekarang tak daya, saya letih lah apa semua. Jadi ikut hati saya ni, tak kisahlah, tak dapat 500 pun tak kisah. Yang penting saya balut sesenang hati saya je. Okeylah doktor, al-maisul la yuskatu bil ma'sul, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Saya tak kisah, yang penting doktor bahagia. Okey, pesakit dia kata. Jadi doktor kata, okey, kalau macam tu, yang sakit tangan saya balut satu tangan terus. Yang pesakit jadi ni je, saya balut satu tangan terus. Okey, tak kisah. Dia pun balut satu tangan. Jadi si Ali ni pergi tanya kita, so macam mana Ustaz, saya kena qada ke tidak? Kita kata kat dia, awak wajib qada mutlaqan. Tapi masa sebelum pakai tu, doktor tanya, eloknya berwuduk dulu. Saya pun berwuduk, tak kisah berwuduk ke tak berwuduk ke, masalahnya ada bahagian yang tidak sakit telah dibalut dalam keadaan bahagian itu tidak diperlukan. Jadi awak kena qada, tak kisah dalam apa keadaan sekalipun, sama ada sebelum pakai jabirah berwuduk atau tak berwuduk. Bila saja ada anggota yang sihat yang tidak diperlukan dibalut sekali, maknanya awak kena qada. Okey? Baik. Sekarang ni Ali tadi dia bila dia dapat tahu kena qada, dia cerita kat kawan dia yang sama sakit dengan dia. Nanti kalau doktor tanya package, awak jangan ambil package saya, letih nanti nak kena qada. Pilih package lain. Apa package-nya? Iaitu katakan doktor, doktor balut yang sakit, lepas tu doktor balut juga kawasan yang tak sakit. Cuma kawasan yang tak sakit yang doktor balut tu hanya diperlukan saja. Jangan balut lebih. Nanti jadi macam kawan saya Ali, nanya dia nak qada. Jadi kawan dia nama Mahmud, kawan dia nama Mahmud. Jadi kawan dia pun patah tangan juga. Patah tangan. Patah kaki. Patah tangan saya masalah, hadis dah bincang tadi. Bila doktor tanya, awak nak package yang macam mana? Ambil package tadi lah, senang, saya balut semua. No doktor, saya mazhab Syafi'i, doktor naya nak kena qada. Saya pilih package yang doktor pilih, balut hanya kawasan yang sakit, dalam masa yang sama balut juga kawasan yang tak sakit, tetapi yang diperlukan saja. Doktor kata, okey, sana juga ada dua package. Saya nak balut sekarang ke saya nak bagi masa awak untuk berwuduk terlebih dahulu? Si Mahmud kata, balut je lah doktor, apa salah Okey, doktor pun balut dalam keadaan kawan tadi tidak berwuduk. Bila dia balut dalam keadaan dia tidak berwuduk, dia perlu qada juga. Jadi bila Mahmud kata, ya Allah, rupanya kena qada, dia cerita dengan kawan dia nama Hamid, pun patah kaki juga. Hamid kata, awak jangan pilih package Ali, nanya, awak pilih package Ali, tapi ambil package yang berwuduk dulu, kalau tidak awak kena qada. Jadi si Hamid ni kata, bila doktor kata, dia kata, doktor, balut kawasan yang sakit campur kawasan yang sihat yang diperlukan saja, dan saya nak berwuduk terlebih dahulu. Doktor kata, okey, kalau itu awak kena bayar lebih sikit sebab masa saya tak sempat. Okey, tak apa, tak kisah, saya boleh bayar lah berapa doktor nak. Berapa? 100. Okey, 100 saya bayar. Dia pun ambil wuduk siap-siap,
Ambil uduk sampai macam ni kan. Ambil uduk ni. Ambil uduk selesai, buka tangan kepala kaki dengan kawasan-kawasan yang terbabit apa semua. Dia tak pakai lagi jabirah ni. Selesai dia apa namanya berwuduk dengan sempurna, doktor pun pasang jabirah di kaki dia. Dengan yang dibalut adalah hanya kawasan yang sakit campur kawasan yang sihat yang diperlukan sahaja. Maka ketika itu orang ini tidak perlu untuk qada. Jadi Ali kena qada, Mahmud kena qada, Hamid tak kena qada. Jelas Okey, jadi semuanya 5 keadaan. Kita ulang sekali lagi. Kalau anggota yang sakit adalah anggota tayamum, awak tak kira lah nasib lah awak kena qada. Okey? Anggota tayamum. Sekiranya anggota yang sakit bukan anggota tayamum, sama ada kepala lutut atau dada atau di mana saja, siku tak boleh. Siku sebab anggota tayamum. Di kaki, maka dia akan balik kepada masalah yang dibalut itu cukup-cukup yang sakit sahaja atau yang dibalut itu adalah termasuk sekali kawasan yang sihat. Sekiranya kawasan yang dibalut hanya kawasan yang sakit semata-mata dan tak ada sikit pun kawasan sihat yang dibalut, maka ketika itu orang tadi dia tidak perlu qada dalam apa keadaan sekalipun. Sekalipun dia tengah pakai tu dia buang angin, tengah pakai tu dia berjunub. Dia kata, doktor saya nak mandi dulu. Mana sempat ni? Saya doktor tadi ada apa? Aksiden. Awak memang aksiden patah kaki. Dah ini aksiden lain doktor. Tak ada, doktor tak sempat lah ni. Doktor pembalut cepi hanya pada kadar yang sepatutnya. Dia perlu qada ke lepas tu tak perlu qada. Sebab yang sakit hanya itu saja yang dibalut. Sekiranya kawasan yang dibalut bukan semata-mata kawasan sakit, tetapi kawasan yang tak sakit juga dibalut, kita tanya dia balik. Yang dibalut itu kawasan yang diperlukan atau tidak diperlukan? Dia kata tak diperlukan pun. Doktor tu saja menggatai, balut habis banyak-banyak saja. Dia nak habiskan kapur balut tu habiskan simen. Maka ketika itu kita khabarlah ke dia, kesianlah awak kenalah qada semuanya. Awak kiralah berapa semayang awak semayang, habis sihat nanti awak kena qada. Sebab dia telah dibalut pada jasadnya kawasan yang sakit dan juga kawasan yang sihat. Dalam keadaan kawasan sihat yang dibalut itu tidak diperlukan untuk proses pembalutan. Sekiranya kawasan yang sakit itu telah dibalut, kemudian dibalut sekali kawasan yang sihat, dan kawasan yang sihat yang dibalut itu hanya kawasan yang diperlukan, bukan berlebih-lebihan, hanya kawasan yang diperlukan semata-mata, maka sekiranya dipakai sebelum dipakai jabirah itu, orang yang ingin dipakaikan jabirah itu telah menghilangkan daripada dirinya hadas besar dan juga hadas kecil, maka dia tidak perlu qada. Namun sekiranya jabirah itu dipakai dalam keadaan dia itu berhadas sama ada hadas besar atau hadas kecil, dia perlu qada. Jelas Di semua ada lima hukum dalam mazhab Imam Syafi'i, khusus dalam masalah jabirah, sama ada kena qada atau tak kena qada. Jadi macam mana kalau jadi ke kita, la qadarullah, sakit 2 tahun, qada lah Syekh, pahala, okey, tawakal Allah. Tak jelas tak mana pula orang cerita jelas habiskan contoh Hamid, Ali apa semua tadi. Tak jelas tak mana. Apa dia? Balut kawasan yang sihat, balut kawasan yang sihat, okey? Yang tak diperlukan. Lepas tu dia perlu qada mutlak. Dia perlu qada mutlak lah, orang dah habaq tadi. Dia tak kira. Minta maaf dah, kacau-kacau lah. Bukan sama macam sana tu. Boleh tak? Jadi kalau kawasan yang dibalut itu adalah kawasan yang sakit sekali, kawasan yang sakit campur kawasan yang sihat, dalam keadaan kawasan yang sihat itu berlebihan daripada yang sepatutnya. Doktor kata seperti ni, sakit di sini aja, tapi oleh kerana nak balut, mana boleh balut sini, kena balut sikit juga. Tapi alang-alang saya seronok tengok awak nampak putih sikit kan, balutlah semua sekali kan. Dia kata tak lah doktor, ku putih semua kan. Jadi dia balut habis semua. Padahal yang patut balut yang diperlukan sikit je lepas berjari, dia pergi balut satu tangan.
maka ketika itu qadaklah sepanjang dia sakit tadi. Supaya dia sihat nanti dia kena qadak. Katakan dia sakit 2 tahun, 2 tahun dah dia kena qadak. Jelas nah? Sama dengan kalau tayamum. Pakai jabirah tu dengan tayamum, dengan wudu. Macam mana lagi? Tak ada tak faham soalan dia. Okey. Dia tu patah kaki. Okey, dia patah kaki. Okey. La qadarullah. Lepas tu sebelum dia pakai jabirah tu dia tidak berwuduk tapi dia bertayamum. Dia tidak berwuduk tapi dia bertayamum. Okey? Sama hukum. Okey. Dia memakai jabirah dalam keadaan dia bertayamum. Sebab apa dia bertayamum? Sebab tak boleh naik. Sebab tak boleh kena air. Sebab tidak boleh kena air. Sebab apa tak boleh kena air? Tak faham. Anda tak faham masalah. Sebab kaki dia patah. Lepas tu katakan kaki dia ada kudis. Mungkin Kaki dia ada kudis. Luka. Okey. Jadi dia asal-asalnya dia hukum awal-awal tu hukum dia berwuduk, tetapi kawasan itu dia tak sentuh air. Dan tadi bertayamum untuk ganti kawasan tu. Itu soal laki. Okey. Dia masalahnya dia bertayamum ganti kepada wuduk sebab dia tak mampu untuk berwuduk dengan sempurna pada kaki dia tadi. Adakah kemudian dia pakai jabirah keadaan dia bertayamum? Adakah tayamum tadi menjadi ganti kepada wuduk atau tidak? Wallahualam, saya tak tahu. Tapi seakannya tak lepas agak. Seakan-akannya. Sebab tayamum itu adalah ibadat dhaifah dan dia tidak mampu menggantikan wuduk. Dalam masalah ini, qada tak qada ni, Secara yang saya fahamnya begitu. Tapi benda ni saya tak terjumpa lagi setakat dalam kitab. Mungkin ada dalam kitab tapi kita tak jumpa lagi. Akhi pegang soalan itu betul dan tolong ingatkan saya soalan ni. Bermasalah saya soalan banyak betul saya terlupa soalan tu. Sebab kalau kita hidup kita sentiasa dengan soalan politik tak bagaimana teringat soalan. Jadi kelupaan itu adalah di antara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma akhi ingatkan soalan tu. Setiap kali jumpa saya, Ustaz soalan ni saya akan ingat balik. Biasanya saya lupa, ingatkan lagi. Lupa, ingatkan lagi. Soalan yang baik. Soalannya satu orang yang katakan kaki dia berkudis. Doktor kata jangan bagi kena air kawasan kudis ni. Jadi dia nak sembahyang. Macam mana cara dia? Kita dah bincang masalah orang yang tidak pakai jabirah. Dalam masa yang sama dia nak sembahyang, iaitu dia kena berwuduk secara sempurna. Kemudian di kaki dia hendaklah berwuduk pada kaki yang boleh. Bahagian tak boleh itu dia kena bertayamum. Selepas dia duduk kudis-kudis tu, datang kereta langgar dia pula. Dengan kudis-kudis tu patah. Okey. Sebelum kereta tu sampai kata nak kena langgar ni. Tapi dia kata okey tak apa sebab saya telah pun berwuduk tadi. Okey, dia telah berwuduk dengan sempurna, cuma di kaki tu dia telah bertayamum. Di kaki dia telah bertayamum. Jadi lepas tu dia kena langgar. Soalannya, adakah selepas doktor pasang kaki dia tadi dengan syarat-syarat yang diperlukan tadi, yang patutnya dia tak perlu kena qada lah, iaitu doktor hanya pasang pada kawasan yang terbabit campur sikit dalam keadaan yang sikit itu diperlukan. Masalahnya dia sebelum dipakai jabirah dia telah berwuduk pada semua anggota dia, melainkan hanya pada kawasan kudis tu saja dia tidak berwuduk. Jadi adakah itu juga dianggap sebagai seorang yang telah berwuduk atau tidak? Secara zahirnya saya nampak dia tidak dianggap orang yang telah berwuduk. Umpama satu orang yang dia berwuduk muka, tangan, kepala, kemudian dia kena langgar dan tu dia pakaikan jabirah, adakah dia dianggap wuduk? Satu orang dia tengah berwuduk muka, tangan, kepala, tengah dia sapu kepala tu, mai kereta langgar, patah kaki dia. Doktor pun dah standby dah. Nampak macam kena patah ni kan. Doktor tunggu kereta tu. Kereta tu pang, doktor pun datang, pasang. Contoh dah ni. Soalannya, adakah dia tadi dianggap telah berwuduk? Tidak. Jadi cuma bezanya dengan masalah yang saya buat contoh ni, bezanya orang tadi dia telah berwuduk dan dia juga telah melakukan perbuatan yang menggantikan wuduk, iaitu tayamum. Jadi adakah tayamum tadi boleh menggantikan wuduk yang boleh menyebabkan dia tidak perlu qada? Wallahu a'lam. Nanti saya akan murojaah balik kalau saya ingat masalah ni. Tapi soalan ni soalan yang baik dan tak mustahil benda ni berlaku. Baik. Okey, alhamdulillah selesai perbahasan kita. Tapi insya-Allah masalah-masalah begini kita ingat macam tak pernah bincang, ulama tak bincang. Bila kita baca kitab tak besar, kita akan jumpa balik. Cuma kalau sahabat-sahabat jadi mujtahid, sahabat nak kata apa?
Kalau akhi kata apa? Nak qada ke tak nak qada? Tak tahu. Tak ada jadi mujtahid ya. Okey, selesai dari segi perkara-perkara yang perkara yang menyebabkan seorang dia kena qada dan dia tak perlu kena qada. Kita dah bincang 5 keadaan tadi, maka ingatlah 5 keadaan yang dibincangkan ini. Masalah yang balik pada qadar yang keperluan saja tadi tu, dia dah berwuduk. Jadi yang sifat wuduk tadi tu, masa dia balik tadi dia berhadas, dan tapi masa tu semua anggota yang luka tu dah sempurna. Cuma yang qadar yang memerlukan keperluan tadi tu belum lagi dibalut. Adakah itu? Tak faham. Jadi orang tadi tu dia balut, tapi balut untuk sekadar mengambil sekadar yang keperluan saja. Okey, maknanya kira-kiranya kalau dia berwuduk sebelum tu dia telah dia tak perlu qada lah maknanya. Dia berwuduk tapi Dia telah berwuduk sebelum tu. Tapi dia berhadas sebelum sempurna qadar yang memerlukan tadi tu. Tapi semua anggota tadi tu, anggota yang luka dah sempurna, tapi belum lagi sempurna anggota yang perlu. Subhanallah. Far'ul fara', far'ul furu'. Satu soalan satu orang yang dia patah kaki. Contoh dia patah kaki, kemudian setelah dia patah kaki, doktor pun pasang dia punya jabirah. Sebelum doktor pasang jabirah tu, doktor tanya awak nak package mana? Dia kata saya nak package. Doktor pasang cukup-cukup pada kawasan yang diperlukan saja. Doktor balut kawasan yang sakit dan balut juga kawasan sihat yang diperlukan semata-mata. Dan sebelum tu saya nak wuduk. Dia pun wuduk. Lepas masa selesai dia wuduk, doktor pun start pasang. Doktor pun pasanglah kawasan yang sakit. Okey, doktor kata okey, alhamdulillah kawasan yang sakit telah selesai dia pasang jabirah. Sekarang saya nak pasang kawasan sihat yang diperlukan. Dia kata okey doktor. Elok dia kata okey, dia pun terbuang angin depan doktor tu. Alamak, so macam mana? Adakah dia itu dianggap telah berwuduk atau tidak? Itu soalannya kan? Baik, soalan ini jawapannya sangat mudah iaitu saya tak tahu. Boleh Okey. Boleh? Okey. Okey, soalan yang seterusnya. Dia baca fiqh ni senang kalau kita ada satu sikap, tak tahu kata tak tahu. Senang, memang tak ada, memang relax betul-betul. Mungkin orang kata malah semua minta tahu. Macam mana dia tak tahu kan? Pergi cari orang yang tahulah. Dan kata orang kalau semua benda dia tahu, ketahuilah orang tu gila Kalau semua benda dia tahu, insya-Allah dia gila Peganglah soalan ni dan bagi tahu kepada saya untuk saya cuba lihat dari segi perbahasan fiqh. Dia sebab kita nak agak-agak boleh, tapi masalah hukum buat kita tak berani, takut kita silap. Tapi kalau saya jadi mujtahid, saya kata apa? Saya kata tak, dia kena qada. Kalau saya jadi mujtahid lah. Sebab dia tidak dianggap telah menyempurnakan, doktor telah memasang jabirah sebelum dalam keadaan dia tidak berwuduk. Walaupun yang dipasang itu adalah anggota yang sakit semua telah selesai, tapi anggota sakit semua itu tak cukup. Doktor kena perlukan kawasan yang lain. Maksudnya dia tidak sempurna lagi pemasangan jabirah, lantas dia berhadas. Apa yang berlaku? Bila selesai pasang jabirah, dia dipasang dalam keadaan dia berhadas. Kalau saya jadi mujtahid lah, kenapa pada masalah yang jabirah tu sama dengan tempat sakit tu? tak faham. Yang masalah yang jabirah yang sama dengan tempat sakit tu pada sama lah, maksudnya tak lebih. Ya. Apa yang tu? Satu apa namanya, kalau yang soalan sebelumnya, masalah sebelumnya, doktor pasang jabirah itu pada hanya kawasan yang sakit semata-mata. Maka ketika itu yang sempurna pemasangan jabirah di mana? Di seluruh kawasan yang apa namanya, kawasan yang sakit. Dalam keadaan sebelum tu dia berwuduk tak ada masalah. Itu sekiranya, yang saya faham lah, itu sekiranya memang jabirah itu hanya itu saja yang diperlukan. Betul tak? Katakan doktor tu kata yang ni kita pasang cukup-cukup ini je, dan tak perlu kepada nak ambil, kita tak perlukan untuk ambil. Masalah yang akhir timbulkan ni, dia memerlukan kawasan yang lain.
Kalau semata-mata pasang di tempat air sakit, jabirah tu akan patah katakan, ataupun jabirah tu akan tercabut. Dia diperlukan pada pasang kawasan yang terbabit. Pasang kawasan yang terbabit, dan juga kawasan sihat yang diperlukan. Sebelum sempurna pasang kesemuanya sekali, dia telah berhadas ketika itu. Makanya apa yang berlaku? Jabirah dipasang dalam keadaan dia tidak berwuduk. Itu yang saya faham lah. Sebab tu saya kata kalau saya jadi mujtahid, permasalahan saya tak jadi je. Kita akan murajaah balik perbahasan ni. Adapun masalah yang kalaulah orang itu hanya pasang pada kawasan yang terbabit sahaja, kawasan yang sakit semata-mata, jadi sama ada dipasang sebelum tu dia berwuduk atau tidak, dia tak perlu kena qada. Itu kerana memang hanya itu saja yang dipasang. Doktor berkata kita tak perlukan kawasan yang sihat, hanya kawasan yang sakit saja kita pasang. Tapi dalam isu yang ditimbulkan ni, isu yang akan timbulkan, doktor kata kita tak mampu nak pasang hanya di tempat sakit, kita terpaksa juga ambil kawasan yang sihat. Maknanya jabirah itu, apa makna jabirah? Apakah surah jabirah yang dalam situasi ini? Iaitu semua kawasan itu, sakit dan juga kawasan yang tak sakit. Tiba-tiba sedang dipakai, terbatal wuduk kawan tadi. Dia dah wuduk elok dah, sedang dia pakai, terbatal wuduknya. Maka apa yang berlaku? Jabirah dipasang dalam keadaan dia sedang berhadas. Lain kalau elok-elok doktor kata, okey, siap jabirah. Okey doktor. Apa pasal? Dia tadi tahan doktor. Dia pun buang angin. Selepas kata, doktor dah siap belum? Belum nanti. Okey. Dah siap doktor? Dah. Okey. Wow. Doktor pun terkejut apa kes? Dia kata, saya tahan tadi sebab saya tak nak wuduk. Jadi ketika itu jabirah dia pasang selesainya, dan dia ketika selesai jabirah dia masih lagi tidak berhadas. Tapi ala kulli masalah ni kita merajaah balik. Kok di sana ada kenyataan yang jelas daripada para fuqaha kita. Soalan yang Akhi tanya tentang sebelum ni selesai kan, iaitu satu orang yang dia mandi junub, dia mandi tak habis, dia basuh muka je. Lepas tu kata, sejuk lah, tidur dulu lah. Besok pagi dia pun basuh badan dia, kadang-kadang dia tak niat langsung nak mandi junub. Adakah mandi junub dia sah atau tidak? Sah. Jawab yang satu lagi, yang mualak di antara mandi dengan tayamum. Adakah mualak ada? Mualak dengan mandi junub dengan tayamum. Tahu masalah tu tanya balik semula sebab saya tak teringat masalah tu. Tayamum disebabkan luka tu. Tapi masalah hadas besar. Sekali lagi soalannya, lupa dah soalan tu. Satu orang, okey, dia berhadas besar. Okey. Dan dia basuh semualah yang anggota yang sihat. Okey. Tinggal yang sakit, dan lepas dia masa tadi tu, dia adakah ada mualak di antara ya. Satu orang yang dia katakan dia tangan dia patah. Kan? Soalan kan, tangan dia patah. Lepas tu dia ditimpa hadas besar. Kemudian dia pun mandi junub. Dia pun basuh muka, dia basuh kaki, basuh badan, melainkan hanya tangan dia je tak basuh lagi. Maksudnya apa yang dia kena buat di tangan dia? Dia kena sapu air di atas jabirah dia, dan dia kena bertayamum di muka dan tangan untuk tangan dia yang patah. Selepas dia selesai mandi tu, dia kata, maknanya nak tayamum. Tidur dulu lah. Okey, dia tidur. Dia bangun tidur, dia sambung tayamum. Boleh atau tidak? Itu soalannya kan. Zahirnya boleh. Sebab tayamum tidak disyaratkan mualah. Tayamum tu sendiri tidak disyaratkan mualah. Contoh saya sapu muka, lepas tu saya nantilah besok lebih kurang 2 jam lagi saya sapu tangan pula untuk tayamum. Tayamum tu sendiri walaupun dia dhaifah, dia tidak memerlukan mualah. Dia sendiri tidak memerlukan mualah. Maka secara zahirnya begitu juga sekiranya berlaku tayamum disebabkan jabirah. Wallahu alam. Takat zahirnya saya fahamnya begitu. Ya? Okey. Baik, kita masuk kepada perbahasan akhir ya. Okey, ni nak habis ni. Perbahasan akhir berkenaan dengan jabirah, iaitu sekiranya seseorang itu telah sihat, adakah dalam keadaan contoh doktor kata lepas seminggu pasang simen ni jumpa saya. Masa dia lepas minggu berlalu dia pun jumpa doktor. Masa jumpa doktor tu dia dalam keadaan dia telah berwuduk. Dia dalam keadaan masih lagi suci, walaupun hakikatnya dia tak suci kat tu sebab dia bertayamum ni, dia menangguh hadas. Tapi tak apalah, kita iktibar dia telah berwuduk, dia tak ada hadas besar secara zahir dan juga tidak ada hadas kecil.
Jumpa doktor kata, dah sihat dah ni, boleh buka. Doktor pun buka. Batal tak wuduk dia atau tidak? Batal atau tidak wuduk dia? Kalaulah jabirah dia dibuka, batal. Sama seperti khuf. Jadi katakan yang batah tu tangan, dia sebelum tu dalam keadaan dia dah sembahyang zuhur. Katakan dia dah sembahyang zuhur dah. Lepas sembahyang zuhur, dia jumpa doktor. Doktor tengok, dah sihat dah ni, boleh buka. Doktor pun buka apa namanya simen di tangan. Apa yang berlaku ketika itu? Batal lah wuduk dia, walaupun sikit. Sebab telah dibuka apa namanya jabirah dia. Jadi kalau dia nak sembahyang selepas tu, apa dia kena buat? Muka dia kena basuh tak? Yang terbatal adalah anggota jabirah dan juga yang sudah. Sama seperti khuf. Khuf kalau contoh habis waktu, satu orang pakai khuf, habis dia tak bermusafir 24 jam kan. Selepas 24 jam apa yang berlaku? Batal di mana? Kaki dia. Main dia nak sembahyang, dia kena buat apa? Basuh kaki je, tak perlu wuduk sekali lagi. Jadi bagi orang yang katakan tangan dia patah, dia dah sembahyang zuhur dah, contoh dia dah sembahyang zuhur, jumpa doktor kata dah boleh buka dah, alhamdulillah, mabruk. Doktor pun buka. Dia pun seronok, dia nak sujud syukur. Dia nak buat apa? Sujud syukur perlukan wuduk dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi ketika itu dia kena basuh tangan dia. Tangan yang patah tangan kanan, tangan kiri tak patah. Jadi kena basuh ke tangan kiri. Sebab itu dianggap satu anggota. Jadi maknanya dia kena katakan jabirah tu dibuka, dia basuh kawasan yang dia basuh kawasan yang ditutup oleh jabirah tu. Katakan yang patah tangan ni je. Tapak tangan. Sini tak patah, sini je patah. Ini yang balut. Maknanya dia kena basuh sini. Yang ni tak terangkat adas. Selesai tangan, basuh sapu kepala. Lepas tu basuh kaki, dia boleh sujud syukur. Okey. Dan di sana ada satu masalah yang saya tak sebut sini, iaitu berkenaan dengan isu jabirah ni juga. Sekiranya isu jabirah ni dengan doktor ingat dah boleh buka dah ni. Doktor buka, tak sihat lagi, pasang balik. Batal tak batal wuduk? Di sana ada beberapa kalimah yang saya tak jelas. Saya akan minta perincian daripada guru saya, insyaAllah, Syekh Said Shaltut. Dan insyaAllah saya post soalan ni pada minggu hadapan. Sekiranya ada jawapan, saya akan sebut pada minggu hadapan. Dia ada perincian sikit. Saya baca dah mula faham, tapi saya tak berani nak sebut, takut saya salah faham. Baik, selesai dalam isu jabirah, alhamdulillahirabbil-alamin. Dan saya nak tutup dengan apa pandangan fuqaha lain dalam isu jabirah. Saya sengaja bawa benda ni kerana isu jabirah adalah isu yang sering berlaku kepada masyarakat kita dalam keadaan mazhab Imam Syafi'i pula adalah mazhab yang membawa kepada pahala yang hebat. Dalam keadaan kena qada, kalau setahun sakit, setahun lah qada. Jadi adakah benda tu sesuai untuk masyarakat kita ataupun tidak? Khususnya isu jabirah. Baik, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat tadi bila orang tu kena qada? Sekiranya anggota yang sakit itu anggota tayamum. Baik, adakah itu juga pandangan para ulama lain? Tidak. Dalam mazhab lain tidak ada dalam mazhab lain mereka tidak mensyaratkan anggota tayamum kena qada. Tidak. Dalam mazhab lain tidak. Bahkan ia juga merupakan satu pandangan dalam mazhab kita sendiri. Dalam mazhab kita, kalau kita buka kitab Al-Majmu', dinyatakan juga di sana ada pendapat dalam mazhab kita juga yang mengatakan hatta yang patah itu adalah tangan, dia tak perlu qada. Sekiranya sebelum pakai dia berwuduk. Maknanya bagi orang yang patah tangan, bolehlah kita fatwakan kepada dirinya untuk dia tak perlu qada. Tapi dia bukan mazhab Imam Syafi'i lah, bukan pandangan muktamad dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan mungkin sebab-sebabnya betul kita belajar mazhab ni buat apa? Kita kena belajar mazhab kan cerita kat orang ramai. Orang tanya kita nak jawab. Ke kita Wahhabi? Contoh kan. Semuanya rojeh je kan. Tak, kita jawab begini. Saya sebut apa yang disebut oleh guru saya Fadilatul Syekh Said bin Shaltut. Kata beliau, al-ilmu syai' wal fatwa syai'. Yang kita belajar ni, kita belajar mazhab Syafi'i kata apa. Dan dia juga melatih kita untuk kita cuba aplikasi mazhab kita dengan masalah-masalah mereka. Contoh macam Akhi sebut tadi. Okey, kalau saya mujtahid dalam mazhab Syafi'i, saya nak kata apa?
Mari kita membina kemampuan fiqh dalam diri kita. Jadi mazhab penting. Kita kena belajar mazhab penting. Tapi bukanlah kita belajar mazhab untuk kita ta'assub dengan mazhab. Maknanya mengarut mazhab lain, Syafi'i. Kalau begitu kita juga telah menjadi Wahabi Syafi'i. Sebab kita telah memaksa orang untuk berpegang dengan mazhab kita semata-mata. Dan mazhab orang semua salah, mengarut, bidah gitu. Mazhab Asy-Syafi'i huwa imam. Kita bertahan itu. Kita juga telah ada unsur tasyaddud dan ia bukan yang dituntut oleh syariat. Imam Syafi'i pun tak begitu. Jadi mari kita belajar mazhab Imam Asy-Syafi'i untuk kita mengetahui apakah pandangan mazhab kita. Dan sekiranya tak timbul masalah, tak adalah kerja kita, ustaz, pegang perempuan betul-betul. Sebenarnya dalam masalah ni ada 5 pandangan ulama. Pandangan pertama, pandangan 2, 3, 4, 5. Pulang. Itu pening orang. Maknanya selagi mana kita boleh berfatwa dengan mazhab Imam Syafi'i, teruskan. Supaya masyarakat tak pening kepala. Macam mana ni? Ustaz minggu lepas kata boleh, ustaz kata tak boleh pula. Quran satu, Nabi satu. Apa ni? Ngarutlah ustaz ni. Nampak? Pening orang kampung. Maknanya kita kena sedar, belajar mazhab Syafi'i untuk kita amalkan. Tapi sekiranya pandangan itu sukar untuk diamalkan, sekira-kira kalau kita kata pakcik tak patah mana ni? Patah tangan nak. Oh, pakcik kira ya solat pakcik kalau dah sihat nanti kena kodok. Kena kodok. Bek tak payah semayang, nanti kodok. Pasal tak payah semayang satu hal. Pakcik kena semayang. Aduh, doktor kata saya ni nak sihat mau kat 3 bulan. Takkan 3 bulan kodok. Tak nak saya. Maknanya ketika tu payah masyarakat. Kenapa mazhab Syafi'i syadid sangat? Jangan maki mazhab Syafi'i pula. Imam Syafi'i, fuqaha Syafi'iyah, mereka mengeluarkan fatwa berdasarkan ijtihad mereka. Wuduk tak sempurna, tayamum tak sempurna, kenapa tak kena kodok? Kena kodok lah, dah tak sempurna. Mereka kaedahnya ada. Cuma oleh kerana untuk kita turunkan hukum itu kepada masyarakat agak sukar, maka kita perlu untuk meneliti ada tak pendapat lain yang mudah untuk masyarakat. Sebab al-fatwa mabni ala taysir. Bab kata Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah, cuma saya tak dengar ucapan ini direct daripada beliau. Tapi dikatakan bahawa beliau pernah menyebut mazhab fiqh ini umpama satu rumah yang ada 4 pintu. Rumah itu adalah Islam, manakala pintu-pintunya adalah mazhab. Yang penting orang masuk dalam rumah. Dia nak masuk pintu pertama ke, kedua, ketiga, empat, tak kisah. Yang penting dia masuk rumah. Jangan kita buat dia sampai malah masuk rumah, cari rumah lain. Mereka tak nak ikut Islam, ikut yang lain. Yang tu yang bermasalah. Baik. Jadi berdasarkan pandangan ulama, sebab kebanyakan para ulama sebenarnya mengatakan tidak perlu untuk qada kalaulah anggota yang sakit itu anggota tayamum. Mereka kalau anggota bukan tayamum, lagi-lagilah. Cuma dalam mazhab kita begitu. Kalau untuk masyarakat, maknanya kita kena nilah. Saya cadangkan kalaulah timbul orang tanya, kita kata pakcik nak pahala lebih ke pakcik nak mudah? Kata saya mesti cari pahala lebih lah. Okey, kalau pakcik nak cari pahala lebih, pakcik kira berapa sakit nanti kena kodok. Kodok. Okey pakcik. Memang pakcik tak berani nak pahala lebih tu, pakcik tak kodok. Kalau kita dia sebut je tu teruslah, tak apa. Kalau pakcik nak kodok dah, aku tak kodok pun tak apa. Tapi kalau kodok banyak pahala, yang tu saya tak kisahlah. 10 tahun pun saya memang seronok semayang. Kodok 10 tahun. Okey, tak masalah. Jadi kita boleh bagi dua ni lah. Saya kata pakcik saya eloknya kodok, tapi kalau pakcik tak nak kodok, tak apalah. Mari kita, kalau orang tanya, ini bukan fatwa mazhab Syafi'i ni, memang bukan. Ini kita nak mudahkan masyarakat. Sebab masalah Jabirah ni kalau betul-betul kita amalkan untuk masyarakat, habis masyarakat kita. Jadi untuk kita raikan, kita kabarlah. Kalau yang terbaiknya kodok sebenarnya pakcik. Tapi kalau pakcik berasa macam berat, tak apalah. Mari kita keluar dari mazhab kita sikit. Ataupun tepatnya kita masih dalam mazhab, cuma dia agak ni sikit. Kita bukan pandangan mu'tamad. Baik. Untuk masalah tadi, kalau kita tengok ada beberapa keadaan yang orang itu kalau dia berwuduk tak perlu qada, tapi kalau dia tak berwuduk dia kena qada. Adakah itu juga pandangan fuqaha lain? Kadang-kadang dah orang tu accident, mana sempat dia accident pengsan tu, bagus sudah. Kenapa pakai Jabirah saya tak wuduk lagi? Kan tahu kan? Buka, doktor kata mana boleh buka. Kalau buka dengan kaki kamu akan terbuka semua sekali. Kita dah elok dah ni supaya tulang. Kalau saya buka ni tulang kamu terus
begitu. Hancur tulang kamu. Jadi buat macam mana? Habis saya kena kodok, saya tak nak kodok. Ketika itu para hadirin, apabila dalam masalah ini, dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan juga mazhab Imam Malik, Al-Hanafiyah wal Malikiyah, mereka berpandangan tidak perlu untuk berwuduk terlebih dahulu. Mereka kalau seorang itu memakai jabirah dalam keadaan dia tidak berwuduk, tidak perlu qada. Tidak perlu qada. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i kita dah ceritakan 5 keadaan tadi, yang antara keadaan itu dia mesti kena qada kalau dia tak pakai, dia pakai jabirah keadaan dia tidak berwuduk ataupun dia masih berhadas besar. Jadi untuk masyarakat saya sini nampak Allah alam eloklah kita sebut ini. Baik kalau dia contoh patah di tangan baca saya ni, Ustaz, saya dengar orang kata kena wuduk dulu. Tapi saya ni ialah dah patah kaki, saya pengsan tu lepas situ. Sesedar-sedar dah buka mata, kaki dah bersimen dah macam mana ni. Sebelum keluar tu memang saya hentam banyak dah. Saya makan ni keluar macam-macam dah. Dia memang tak wuduk Ustaz. Dia macam mana Ustaz nak kodok tu, jenuh saya Ustaz. Kita tak baca, tak payah kodok tak apa. Tak payah perlu kodok tak apa. Tapi kalau pakcik nak pahala lebih, kodok pakcik. Jadi pakcik boleh pilihlah package yang pakcik inginkan. Jadi dalam mazhab lain, khususnya iaitu mazhab Al-Hanafiyah juga Al-Malikiyah, mereka mengatakan tidak mesti berwuduk terlebih dahulu sebelum memakai jabirah. Dan saya juga nyatakan di sini, mazhab lain mereka tidak mewajibkan seseorang yang memakai jabirah untuk bertayamum. Maksudnya contoh, patah tangan, saya nak buat macam mana Ustaz? Dalam mazhab lain, wuduk. Lepas tu tangan, sapu air, sapu kepala, so kaki, dah mayang. Tayamum tak ada. Tayamum tu mazhab Syafi'i, kami bukan mazhab Syafi'i contoh. Jadi yang ini juga saya kira perlu saya sebut di sini untuk nampaknya dia boleh memudahkan masyarakat. Dia agak memudahkan juga masyarakat. Tapi kita boleh sebutlah yang terbaik pakcik berwuduk. Sebab apa? Keluar daripada khilaf itu mustahab. Keluar daripada khilaf itu lebih dituntut. Jadi itulah di antara perkara yang berkaitan dengan isu jabirah, dan juga kita nyatakan juga pandangan fuqaha lain untuk masalah ni bagi memudahkan masyarakat. Mereka kasar mudah ceritanya untuk masyarakat awam, kalau mereka dikenakan jabirah, kita boleh sebut okey pakcik wuduk macam biasa, bila sampai ke tangan pakcik sapu air ke simen tu je, selesai. Lepas tu pakcik sambung wuduk, lepas tu pakcik teruslah. Nak kodok tak payah kodok insya-Allah. Kalau pakcik nak pahala lebih, kita pun cek di tangan. Tangan patah kena kodok. Kalau pakcik nak kena lebih, pahala lebih, pakcik kodok memang pahala banyak. Pakcik bayangkan kalau 10 tahun pakcik pakai ni, lepas tu 10 tahun pakcik kodok, bayangkan banyak pahala pakcik. Hidup pakcik dengan solat je kan. Kata saya pun memang suka solat. Okey, selesai dia pun kodok. Tapi kalau dia kita kata tak larat dah kodok, umur pun dah berapa dah kan. Tak kodok tak apa pakcik. Sebab kita takutnya kata kena kodok tak payah mayang sebab kena kodok juga. Cara orang kita fikir ya. Jadi kita boleh mempermudahkan masyarakat dari segi masalah ini dengan kita meneliti juga pandangan fuqaha lain. Okey, selesai, dan saya nak baca matan yang akhir kita tak baca lagi. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa yatayammamu li kulli fariidatin wa yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa minan nawafil. Kita tak baca lagi, kita tak uraikan ke situ. Kata Syekh Al-Qadi Abu Syuja', wa yatayammam li kulli fariidah, hendaklah dia bertayamum untuk setiap fariidah, setiap perkara fardu. Untuk setiap salat fardu dia kena bertayamum. Siapa dia ni? Orang yang pakai jabirah ke? Siapa saja yang bertayamum, sama ada tayamum tak ada air, tayamum sebab sakit tak pakai jabirah, atau tayamum sebab sakit dan dia pakai jabirah. Asal saja dia bertayamum, tayamum itu tidak boleh bertahan lama, hanya untuk satu fardu, dan dia boleh melakukan dengan tayamum sama sebarang perbuatan sunat yang dia ingin lakukan. Satu tayamum boleh satu fardu dan apa saja sembahyang sunat, tak ada masalah. Wa yatayammamu li kulli fariidatin, daklah dia bertayamum untuk setiap kefarduan. Jadi disebut daripada fuqaha Syafi'iyah, contoh macam orang yang berkhutbah solat Jumaat kan,
dia baca khutbah, dia berkhutbah. Syarat dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang berkhutbah dia kena berwuduk. Masalahnya air tak ada. Okey, air tak ada. Atau dia sendiri tu, contoh katakan dia berjabirah kan. Dia ketika tu apa yang dia kena buat? Dia kena bertayamum 2 kali. Sekali dia tayamum untuk khutbah, sekali dia tayamum untuk solat nanti. Okey. Begitu juga dia kena bertayamum sekiranya sembahyang itu sembahyang sunat. Sembahyang tu sembahyang sunat. Tetapi sembahyang sunat yang nazar, jadi wajib. Sembahyang nazar dia jadi wajib. Atau contoh sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih, boleh tak dia sembahyang tarawih 20 rakaat tu sekali tayamum je? Tak boleh. Dia kena setiap kali 2 rakaat tayamum, 2 rakaat tayamum. Sebab apa? Sebab sembahyang tarawih tidak boleh didirikan lebih daripada 2 rakaat. 2 rakaat je kena bagi salam. 2 rakaat je kena bagi salam dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi dia seperti fardu. Ini Hasyiah Bajuri kan? Kan? Satu pun buat. Saya nak takikkan masalah tu. Bismillah. Dah masuk isyak lama dah ke? Lama sangat? Ke baru masuk? Orang dah komat ke? Oh, saya ada satu benda penting. Alamak. Ya. Saya nak buat dia. Okey, disebut di sini. Wah, itu kalau dia bernazar sembahyang tarawih. Walau nazarat tarawih, maafkan saya, walau nazarat tarawih. Saya mulakhabat di situ, maafkan saya. Kalau dia tak sembahyang nazar tarawih, dia boleh untuk satu saja. Satu tayamum je. Dia sembahyang tarawih dengan satu tayamum tak ada masalah. Tapi kalau dia nazar nak sembahyang tarawih pula 20 rakaat, 20 kali. Sebab apa? Sebab tidak boleh buat tarawih 20 rakaat serentak. Berbeza dengan sembahyang sunat lain. Dia bernazar nak sembahyang 40 rakaat. Sembahyang apa? Saya sembahyang syukur kepada Allah Ta'ala. Sembahyang mutlak. Tapi dia mewajibkan diri dia untuk sembahyang mutlak 40 rakaat. Maksudnya dia kena 40 kali tayamum ke? 20 kali tayamum ke? Satu tayamum je. Khusus untuk sembahyang tarawih je. Maafkan saya tersilap di situ. Okey, selesai. Wa yatayammamu likulli fariidatin wa yusalli bitayammumin wahidin ma syaa minan nawafil. Dan dia boleh untuk sembahyang apa saja daripada sembahyang sunat, juga perbuatan-perbuatan sunat yang lain dengan tayamum yang satu, dengan tayamum satu. Kalau dia niatkan untuk pegang Quran sahaja, dia bertayamum untuk pegang Quran semata-mata, dia boleh tak sembahyang fardu? Sama juga kalau dia dia telah mengkhususkan, dia tak boleh. Dia tidak boleh. Dia tidak boleh. Dia juga, seingat saya dalam pembahasan wuduk juga disebut benda yang sama. Sebentar. Apakah yang sebenarnya dia perlu ada kalau dia berhadas besar atau kecil, atau dia ni apa ni? Sekejap. Adakah yang sebenarnya dia perlu qada kalau dia berhadas besar atau kecil, atau dia perlu qada kalau dia tidak berwuduk, kalau dia tak berwuduk kerana dia batal wuduk sebabkan sentuhan dengan ajami? Tak faham. Soalan tak faham. Akhir tanya soalan. Apa soalan akhir? soalan dia ada wuduk. Dia ambil wuduk. Dia ni apa ni? Dia siapa? Pemakai jabirah lah. Orang sihat. Okey, silakan. Dia berwuduk. Dia pakai khuf macam biasa. Pakai khuf. Ini masalah khuf ni, bukan masalah jabirah. Bertanya soalan bukan berkeadaannya. Teruskan. Selama minit tu batal wuduk kan. Okey. Kemudian dia ambil wuduk macam biasa, sapu atas khuf tu. Sebelum nak solat dia tanggal dulu. Terus sebenarnya. Sah. Soalan sahabat kita, dia soalan ni bukan dalam bab ni lah, bukan dalam bab jabirah. Satu orang dia sembahyang, dia pakai khuf ikut syarat-syarat yang sepatutnya. Dia selesai sapu atas khuf, dia nak sembahyang. Sebelum sembahyang dia tanggal khuf. Betul dia sembahyang. Sah ke sembahyang dia? Sah ke sembahyang dia? Dia sebelum sembahyang dia tanggal khuf. Dalam keadaan sebelum tu dia telah menyapu khuf.
Satu orang dia telah berwuduk dengan sempurna, kemudian dia pakai khuf. Baik. Selepas tu sebelum sembahyang dia pergi cabut khuf. Betul dia nak sembahyang? Sah tak sembahyang? Itu soalan ni kan? Itu soalan lagi kan? Lepas dia pakai khuf tu batal wuduk. Okey, lepas dia pakai khuf dia batal. Sebab tu saya nak takkik tu. Sebab kalau dia tak batal wuduk, sembahyang dia sah. Sebab dia masih lagi wuduk. Sekiranya dia pakai khuf dengan keadaan berwuduk, kemudian dia pakai khuf, lepas tu dia pun terbatal wuduk, dia pun berwuduk sekali lagi, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu khuf, lepas tu dia nak sembahyang, terpanas pakai khuf dia, buang khuf dia. Allahu Akbar. Sah ke sembahyang dia? Mujtahid sebut tak sah. Sebab apa? Sebab antara perkara yang membatalkan pemakaian khuf adalah sekiranya khuf itu dicabut. Bila cabut, maknanya telah kaki dia ketika itu telah ditepek oleh hadas kecil. Maknanya dia sembahyang dalam keadaan dia tidak berwuduk di kaki. Selesai. Siapa tak soalan tadi? Sila akhi. Khutbah Jumaat kan, khutbah tu kewajipan fardu satu, solat satu fardu. Tak faham soalan. Khutbah Jumaat tu satu. Khutbah Jumaat, ya. Satu fardu. Okey. Solat Jumaat satu fardu juga. Salat Jumaat satu fardu, okey. Jadi tayamum tu sekali kan? Tayamum 2 kali. Sekali. Untuk orang yang berkhutbah, bukan yang mendengar khutbah. Okey. Untuk orang yang dengar khutbah atau tidur ketika khutbah, dia tak syarat mesti tidur dalam keadaan wuduk ataupun dengar khutbah dalam keadaan wuduk. Saya kena wuduk sebab saya batal wuduk ketika dengar khutbah. Dia nak wuduk sekali lagi tak masalah lah. Tapi bagi orang yang berkhutbah, dia perlu untuk berwuduk. Bila dia nak sembahyang, dia mesti berwuduk juga. Cuma masalahnya air tak ada, atau dia ada air tapi dia tak boleh guna, dia kena bertayamum. Atau dia macam tadi misalnya syujabirah dan sebagainya. Jadi apa yang dia perlu lakukan, dia telah ada 2 kefarduan ke atas si khatib tadi, iaitu dia berkhutbah mesti berwuduk, dia sembahyang juga mesti berwuduk. Jadi ketika itu apa yang dia kena buat? Dia kena 2 kali tayamum. 2 kali tayamum. 2 kali bertayamum. Jadi kalau dia memakai jabirah, apa yang dia kena buat? Dia berkhutbah, dia pun bertayamum. Dia pakai jabirah, tangan patah ni, khutbah. Lepas tu dia berwuduk, lepas tu dia bertayamum untuk tangan dia, lepas tu dia sapu atas apa nama khuf, khuf apa ni? Apa? Jabirah, sapu kepala di sebelah kiri pasal. Lepas tu basuh kaki. Dia pun khutbah tangan sebelah. Allah pegang. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dia nak sembahyang. Wuduk dia tak batal. Dia nak sembahyang, dia kena buat apa? Dia kena wuduk tak? Tak. Dia kena tayamum je. Tapi lepas tangan, kepala, kaki. 2 pendapat. Dia boleh pendapat mana? Pendapat mutamat tak perlu berwuduk, sebaliknya perlu bertayamum sekali lagi. Dia bertayamum sekali lagi, jadi sembahyang. Kalau dia tak tayamum, dia jadi imam. Makmum tengok, tak tayamum, tapi tak apalah. Terus ikut. Apa jadi solat imam batal, solat makmum batal. Sebab makmum tahu. Okey. Kalau makmum tak tahu, sahlah. Okey. Kalau makmum tahu lepas habis sembahyang, tak apa. Kalau tengah sembahyang imam kata saya teruskan sembahyang, ana astamir fi solah wa ana lam atayammam, makmum kata la ba saya imam. Batal tak sembahyang dia? Batal tak sembahyang? Batal. Sebab apa? Sebab bercakap ketika sembahyang. Tapi kalau dia tak bercakap, imam bercakap ana sallaitu wa ana lam atayammam ya'lamu jayyidan, makmum tak cakap. Teruskan sembahyang makmum, ahlan wa sahlan, batal sembahyang makmum. Selesai. Dia akan masuk dalam masalah solat Jumaat. Ada soalan lagi akhi? Dia kata lagi tak ni, wa inda ramli khutbah fardu kifayah. Kan kita orang Mesir, kita pakai Imam Ramli, kita orang Mesir kan. Kalau orang Yaman dia pakai Ramli lah. Kita Mesir kita pakai Syihabuddin Ar-Ramli. Ramli kan? Hat? Bismillah. Di mana ki? Masalah la yasihul jam'u baina salat itu. Bukan. Faidah tusallil jum'ah wa khutbataha bi tayammum wahid inda Ramli li'anna al-khutbah fardu kifayah. Tapi pendapat ini tidak mutamad. Sebab
Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa yatayammam li kulli fariḍah ay min as-salah wa tawaf khutbatul jumu'ah faqat li'anna at-tayammum taharah dha'ifah fala yaqwa ala ada'i faridatin. Mana masalah ni khutbah? Qauluhu wala baina jum'ah wa khutbatiha ay li'anna al-khutbah wa in kanat fardhu kifayah lakinnaha qa'imah maqam rak'atain ala ma qil wal rajih la yuqta' nazar 'an ad-da'if faltahaqat bi fara'id al-a'yan falau tayammam lil khutbah wa lam yakhutub falahu an yusalli bihi al-jum'ah. Ini masalah lain lah. Dia nak khutbah, elok khutbah orang kata dah khatib lain. Entah khutbah tak sedap, akhirnya dia pun tak jadi. Dia dah tayammum dah untuk khutbah, jadi dia boleh solat dengan tayammum tadi. Wa inna ma jama'a bainal khutbatain al-ula wa tsani. Jadi kalau ikut yang di sini maknanya dia tarjihkan kena, sebab kedua-duanya adalah wajib. Khutbah wajib, sembahyang wajib, dua wajib. Kalau ikut pendapat Imam Ramli tak perlu. Subhanallah. Tapi yang dipilih di sini zahirnya adalah pandangan yang lain. Disebut saja wala baina jum'ah wa khutbatiha. Ini yang disebut oleh disebut dalam syarah. Wala baina khutbatin wala baina jum'atin wa khutbatiha. Jadi apa yang disebut oleh Imam Ramli berdasarkan apa disebut sini adalah satu lagi pandangan dalam mazhab kita. Jelas biasanya kita akan tarjihkan, kalau orang Mesir lah, dia akan tarjihkan pandangan Imam Ramli. Tapi Syekh dalam Hasyiah Bajuri tu seakan-akan dia ikut apa yang disebut oleh pandangan satu lagi tu. Wallahualam. Allah ni nak cakap balik sama ada gitu pandangan Ibnu Hajar atau pandangan orang lain, wallahualam. Ibnu Hajar kalau ikut secara zahir tu, maknanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri tidak pula mendhaifkan pandangan itu. Dan saya pernah bertanya kepada Syekh Said Shaltut, sekiranya pandangan yang dipegang oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri bercanggah dengan pandangan yang disebut oleh Syekh Khatib Asy-Syarbini, biasanya Syekh Khatib dia akan ikut gurunya, iaitu Imam Ar-Ramli. Jadi kita nak pegang mana? Pendapat muktamad Imam Ramli begini, pendapat muktamad yang disebut oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri begini pula. Jadi kita nak pegang mana? Kata Syekh Said Shaltut, kita pegang yang mutaakhir, iaitu pandangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri, sebab beliau telah meneliti kedua-duanya, maka beliau memilih yang lebih kuat. Katanya Syekh Said Shaltut ketika saya pernah bertanya soalan ini kepada beliau, sebab saya pernah jumpa dalam Hasyiah Bajuri sebut pendapat ini muktamad, tapi dalam kitab Mughni Mu'tad disebut pendapat muktamad pandangan lain. Jadi kita nak pilih yang mana satu? Nak pilih mana-mana tak ada masalah, tapi kita nak bincang dari segi standard mazhab Syafi'i ni apa. Jadi kalau ikut apa yang disebut oleh Syekh Said bin Shaltut Asy-Syafi'i, kata beliau kita ambil pandangan yang dipegang oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Tapi Syekh Ibrahim pun dia tak sebut pula mazhab pandangan yang ni. Tak apa, kita cuba cek balik nanti insya-Allah. So, kalau dia pakai ni mazhab pakai kau dalam baju ni, jadi kiranya khutbah Jumaat tu jadi fardu ain tak kan? Fardu hak mana kalau dia tak fardu ain. Khutbah bukan fardu ain. Kau tidak semua orang kena berkhutbah. Fardu ain ke atas siapa? Dia tak fardu ain, fardu kifayah. Cuma dia jadi wajib ke atas si khatib tadi. Dia jadi fardu kifayah. Cuma kalau tak ada orang yang boleh khutbah, ketika tu baru jadi fardu ain ke atas si khatib tadi. Contoh dalam kampung tu semua orang tak boleh bercakap, dia seorang yang boleh bercakap dan dia pula yang boleh berkhutbah, maka dia lah kena berkhutbah. Tapi dia bukan fardu ain. fardu kifayah kata khatib tu. Ya. Sebab tu kalau contoh khatib tu dia nak berkhutbah, tiba ada khatib lain yang baca khutbah, tak ada masalah. Sebab dia bukan fardu ain ke atas dia. Kalau tidak duduk kena baca khutbah. Tak begitu. Jelas
Dia tidak syarat mesti tayamum untuk fardu tu mesti fardu ain, tak. Hatta fardu kifayah pun sama Cuma bagi makmum dia, contoh ada satu orang dia boleh berkhutbah tapi dia tak berkhutbah itu. Dia kena ke bertayamum untuk khutbah? Tak perlulah sebab dia tidak berkhutbah. Okey Saya ada satu hal yang penting. Boleh? Lain kali Kita kan selalu jumpa. Nanti kita date esok pagi. Boleh Baik, sekarang tu dahulu. Saya rasa saya sudah terlalu lambat, jadi kita berhenti setakat ini dahulu insya-Allah. Alhamdulillah selesai dari segi kasarnya perbahasan mengenai Jabirah. Moga-moga kita semua sihat insya-Allah dan tidak akan pegang dan tidak akan memakai Jabirah insya-Allah. Ala kulli hal, fahami masalah tu. Dan selepas tutup nanti saya mohon izin untuk saya mula-mula yang keluar. Orang atas jangan turun lagi, orang dalam jangan keluar lagi. Saya terus, saya minta izin untuk teruslah. Kalau salam tu saya mohon keizinan untuk terus pergi. Sebab sudah terlalu lewat, takut terlepas benda penting tu. Baik, sekali itu dahulu. Semoga diberkati Allah SWT. Kita sama-sama tangguh dengan kita berselawat ke atas Nabi SAW. Allahumma salli afdala salatin qatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Allahumma salli أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.